Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terlebih dahulu salam perkenalan daripada saya untuk ibu bapa, penjaga serta pelajar tingkatan 1 tahun 2021. Okay, saya Cikgu Raja Aziz bin Ismail merupakan guru penolong kanan hal ehwal murid SMK Saujana Setiu. Jadi, harapan saya semoga pelajar-pelajar yang berada di luar sana sihat dan di bawah lindungan Allah selalu. Sebagaimana yang kita sedia maklum, program orientasi bagi pelajar tingkatan 1 diadakan setiap tahun adalah bertujuan untuk memberi maklumat kepada pelajar tentang barisan kepimpinan sekolah, barisan guru-guru mata pelajaran, bantuan, persekitaran sekolah dan sebagainya. Walau bagaimanapun, program orientasi pelajar tingkatan 1 pada tahun ini dijalankan agak berlainan daripada tahun-tahun sudah kerana ianya dijalankan secara maya, iaitu tidak bersemuka disebabkan kita berada dalam norma baru akibat pandemik COVID-19. Langkah ini diambil kerana semua pelajar tingkatan 1 berada di rumah dan mengikuti PDPC secara PDPR, iaitu tidak bersemuka akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang diambil oleh pihak kerajaan untuk mengelakkan penularan COVID-19. Dalam pengurusan HEM, beberapa perkara yang pelajar perlu tahu, iaitu yang berkaitan dengan yang pertama sekali berkenaan dengan garis panduan pembukaan sekolah, iaitu apabila pelajar-pelajar dapat hadir ke sekolah secara bersemuka. Yang pertama, pelajar-pelajar yang hadir ke sekolah perlu memastikan berada dalam keadaan yang sihat sahaja itu dibenarkan untuk masuk ke kawasan sekolah. Kemudian perlu mengambil dan merekod bacaan suhu badan, iaitu bagi suhu yang kurang daripada 37.5 darjah Celsius dibenarkan untuk mengikuti PDPC di sekolah. Bagi pelajar yang bergejala perlu memakai pelitup muka untuk langkah-langkah pencegahan. Pelajar juga diingatkan untuk menjaga kebersihan dengan sentiasa membasuh tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Jadi semasa pelajar berada di kawasan sekolah, pelajar perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh KKM, KPN dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Perkara kedua yang pelajar perlu tahu adalah berkenaan dengan APDM, iaitu aplikasi pengkalan data murid. Sebagaimana yang pelajar dan juga ibu bapa telah dimaklumkan, semua ibu bapa perlu mengisi data dan juga profil murid secara online pada minggu lepas semasa pendaftaran. Jadi apa yang perlu ditekankan di sini, ibu bapa perlulah mengisi segala butiran dengan jujur, supaya apa perkara-perkara yang kita masukkan dalam data itu adalah tepat. Jadi perkara penting yang perlu ditekan di sini ialah nombor kad penalang penjaga pertama dan juga nombor kad penalang penjaga kedua mestilah tepat. Perkara kedua yang pelajar perlu tahu adalah berkenaan dengan pengurusan disiplin dan juga SSDM. Untuk pengurusan disiplin dan juga sistem sasar diri murid telah diberi penerangan oleh guru kanan disiplin, iaitu Cikgu Alias,
Jadi apa-apa yang berkaitan dengan disiplin saya rasa telah dimaklumkan oleh Cikgu Ilyas. Okey, seterusnya, perkara yang penting yang perlu diketahui oleh semua pelajar iaitu berkaitan dengan bantuan dan juga kebajikan pelajar. Okey, untuk bantuan dan kebajikan pelajar, ada beberapa bentuk bantuan yang kita sediakan di SMK Sarjana. Okey, iaitu bantuan kecil, beasiswa kecil Persekutuan, beasiswa kecil Yayasan Terengganu, okey, KUAM, okey, zakat Bank Rakyat, okey, allowance murid khas, bantuan awal persekolahan dan juga bantuan daripada MyDam. Jadi apa yang perlu di sini untuk membolehkan pelajar menerima bantuan-bantuan seperti yang saya nyatakan di atas, segala butiran yang diisi dalam APDN tadi mestilah tepat. Dan seterusnya, perkara-perkara yang perlu yang diketahui lagi ialah berkenaan dengan buku teks. Jadi pada 25 hari bulan 1 hari Isnin, semua pelajar tingkatan 1 dikenaki hadir ke SMK Sarjana untuk mengambil buku teks tingkatan 1. Jadi yang dibenarkan untuk hadir adalah bukan pelajar tetapi adalah ibu bapa yang hadir dan dilakukan secara drive-thru. Iaitu ibu bapa tidak perlu turun daripada kereta dan perlu menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan di dalam kereta sahaja. Jadi saya harap semua pelajar yang akan bersekolah di SMK Sarjana memperolehi buku teks supaya PDP kita di rumah tidak tergendala. Seterusnya, berkaitan dengan kantin dan koperasi. Jadi untuk kantin dan koperasi ni kita sekarang ni kita tidak menggunakan kantin kerana kita menjalankan PDPR di rumah. Dan sekiranya sekolah beroperasi secara bersemuka, jadi kita akan menggunakan kantin dan koperasi. Jadi untuk buat masa sekarang, pelajar masih tidak dibenarkan lagi untuk makan di kantin. Jadi kita ada cara dan kaedah macam mana pelajar mendapatkan makanan di kantin dan pelajar hendaki makan di dalam kelas. Semasa berada di kantin, iaitu pelajar yang kita wakilkan untuk mengambil makanan perlulah mematuhi SOP dan dipantau oleh guru bertugas. Seterusnya, dalam perusahaan juga kita ada satu badan iaitu perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Jadi sekiranya pelajar boleh hadir ke sekolah secara bersemuka, jadi ada mana-mana pelajar yang ingin memerlukan khidmat nasihat ataupun untuk berkongsi maklumat, bolehlah datang ke bilik kaunseling. Sebab kita ada 2 orang guru kaunseling yang bertugas, iaitu Cikgu Zumarini dan juga Cikgu Sarifah yang ada setiap masa di bilik kaunseling. Jadi saya harap pelajar tidak sikan silu untuk datang ke bilik kaunseling untuk mengemukakan apa-apa pandangan ataupun apa-apa masalah kepada guru disiplin. Seterusnya, berkenaan dengan asrama. Jadi SMK Sarjana kita ada kemudahan asrama. Jadi mana-mana pelajar yang ingin tinggal di asrama yang menghadapi masalah pengangkutan dan sebagainya, boleh memohon kebenaran untuk tinggal di asrama. Jadi surat kebenaran boleh ambil di pejabat penyelia di
okey, penjabat penyelia di Dewan Asrama, dan pelajar yang ingin menduduki asrama boleh membuat permohonan. Jadi pihak sekolah akan buat semakan bagi pelajar-pelajar yang layak. Okey, saya rasa sekadar itulah sahaja ucapan saya. Okey, semoga ianya bermanfaat kepada pelajar, dan sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi saya bila-bila masa di nombor talian 013 211 4402. Saya sudahi ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.